Baik, Pejan Cilik telah pun kita lebih kurang seminggu kita berpuasa. Alhamdulillah berjaya misi kita, tak terasa. Misi kedua saya tak nak berkunjung ke Bazar Ramadan juga tercapai. Alhamdulillah. Misi saya nak kurangkan gula dalam semasa berbuka pun setakat ini berjaya. Alhamdulillah. Saya percaya juga. Apa pun kejayaan anda semasa Ramadan ini patut orang kata raikan. Betul. Segalanya alhamdulillah. Dapat pergi tarawih, alhamdulillah. Betul. Dapat berbuka puasa bersama dengan keluarga. Bersahur bersama keluarga. Tak bersahur pun sahur seorang-seorang di perantauan. Semuanya kena alhamdulillah. Betul. Saya percaya anda mempunyai misi dan juga visi untuk puasa kali ini, dan saya harapkan agar sepanjang Ramadan kali ini banyak dipenuhi dengan perkara-perkara yang baik. Sebagaimana menurut Perdana Menteri sendiri mengatakan bahawasanya kalau boleh bulan puasa ini kita tingkatkan amal jariah kita. Kerana apabila kita memahami benar-benar maksud di sebalik bulan Ramadan dan berpuasa itu, insya-Allah banyak perihal yang terkait tentang hal dunia ini juga dapat dipermudahkan urusannya. Semoga kita semua dipermudahkan urusan untuk beribadah sepanjang bulan Ramadan ini. Baik, kita ada beberapa perkara yang ingin kami sampaikan kepada anda, di mana Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata sebanyak 5.43 juta individu di seluruh Malaysia mengemaskini data masing-masing di pangkalan data utama PADU. Dan beliau berkata penduduk di 4,752 kawasan telah pun dikenal pasti tidak mempunyai sebarang pendaftaran di bawah PADU maupun apa-apa program bantuan kerajaan yang disediakan sebelum ini. Banyak ni, 4,000 lebih kawasan kan. Dan penduduk di kawasan ini walaupun telah dikenal pasti mereka adalah daripada golongan B40 dan B60, tidak mempunyai data apa-apa dalam bantuan kerajaan sebelum ini. Dan penduduk di kawasan ini sebenarnya berisiko untuk tercicir daripada menerima ataupun dilibatkan dalam apa-apa program dan bantuan kerajaan yang akan datang. Itu sebenarnya kenapa kita kena mendaftar dalam PADU ini, kerana kita tidak mahu mereka yang memerlukan itu tercicir. So kawasan-kawasan ini perlulah meningkatkan mengemaskini dan meningkatkan apa-apa program untuk memastikan mereka yang duduk di kawasan ini turut serta dan isi kemaskini data mereka dalam pangkalan data utama. Dan kita tahu tarikh tutup untuk kemaskini ini adalah pada hujung bulan ini sebenarnya. Betul, hujung bulan ini iaitu Ahad depan. So, dan saya tak tahu sama ada 5 juta ini satu angka yang boleh kita banggakan ataupun tidak, kerana kalau kita ikut rakyat Malaysia ada 33 kan, 30. Jauh lagi daripada sasaran. Kita harapkan agar pengemaskinan pendaftaran itu dilakukan dengan segera, khususnya bagi mereka yang sepatut menerima bantuan. Kita tidak mahu tercicir, khususnya apabila kerajaan akan menguatkuasakan, memperkenalkan realisasi subsidi ataupun pemberian subsidi bersasar. Sangat penting untuk mereka. Dan antara mereka juga yang perlu untuk mengemaskini, bagi mereka yang berstatus OKU juga harus mengemaskini, kerana mereka merupakan golongan yang sepatutnya mendapatkan bantuan daripada kerajaan dan tidak tercicir. Bercakap soal OKU ini berkata tentang bagaimana seorang individu dikenali sebagai Muhammad Saiful Saleh yang merupakan salah seorang OKU yang cekal hidupnya, meneruskan kelangsungan hidup dengan mengusahakan apa yang boleh dilakukan, khususnya dengan memastikan supaya survival hidup itu dapat dilaksanakan apabila beliau tidak kekok memasak sebelah tangan walaupun berstatus OKU. Menurut daripada pengalaman beliau ini, beliau sebenarnya telah pun ditimpa dengan musibah ini ketika pada usia 20 tahun lagi, dan menyebabkan masalah sebelah tangannya itu. Dan akhirnya beliau percaya bahawasanya setiap manusia itu mempunyai ujiannya, dan ujian itu tidak mematahkan semangat beliau, dan beliau tampil di hadapan orang ramai dengan memastikan supaya beliau juga mempunyai kekuatan mencari rezeki. Dan kalau kita lihat di sini, ini antara gambar beliau yang mana beliau berniaga di Bazar Ramadan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Dan ini menarik perhatian orang ramai betapa kekurangan diri kita itu tidak harus dijadikan sebagai sebahagian daripada batu halangan untuk kita meneruskan kelangsungan hidup. Dan itu adalah 40 kilogram kuih tiaw goreng yang dimasak hanyalah sebelah tangan. Dan kalau kita nak lihat juga yang ni, kita mungkin boleh lihat bahawa ini antara orang kata kekuatan diri, menggunakan kelemahan untuk dijadikan satu kekuatan. Dan sepanjang bulan Ramadan ni bolehlah kita orang kata reflect,
berfikir kembali, bersyukur dengan apa yang kita ada dan sebagainya. Baik, ini pula cerita tentang Langkawi. Langkawi sekali lagi dipilih untuk menjadi tempat ataupun venue untuk perlumbaan litur di Langkawi dan ia menyaksikan akan ada 2 peringkat perlumbaan yang diadakan di Sarawak dan edisi ke-28 yang akan dijalankan pada bulan September hingga Oktober tahun ini dijangka menjadi perlumbaan paling mencabar dalam sejarah penganjurannya. Dan perlumbaan yang berstatus Pro Series itu menawarkan persaingan 8 peringkat dengan Miri dan Bintulu terpilih menjadi hos buat kali pertama. Dan apa yang lebih menarik adalah laluan 1,191 km ini, edisi kali ini menawarkan 2 pendakian berturut-turut berstatus horse, iaitu peringkat ketiga di Cameron Highland dan pendakian ke Genting Highland untuk peringkat keempat. Ini memang kena fit ni. Macam mana nak naik mendaki 2 tempat kawasan tinggi di Malaysia ini secara berturut-turut. Dan jangan risau kerana Malaysia antara sebenarnya negara yang sangat komited untuk memastikan supaya kita pernah menjuarai beberapa pusingan, dan antaranya seperti Terengganu Cycling Team, antara nama-nama besar sebenarnya. Selain daripada beberapa negara-negara asing, sebagai contoh Australia antara negara yang sering kali menjadikan tumpuan, termasuk juga negara Sepanyol. Ini antara negara-negara yang sering memastikan supaya saingan sihat itu dapat dilihat. Dan untuk makluman juga, litur di Langkawi ini juga merupakan salah satu cabaran yang bertaraf antarabangsa dan mempunyai merit sebenarnya bagi keseluruhan litur yang di dalam pusingan berbasikal ini. Dan apa yang menarik, saya suka nilai kemenangan itu. 850,000 bagi juara. Jadi awak dah boleh dah. Tak apalah. Masa bernama Cycling Team. Okey, kita takut memikirkannya. Baiklah. Kita nak teruskan dengan melihat cuaca hari ini dan seterusnya bersama rakan setugas dari Berita. Assalamualaikum dan salam hormat dari Bilik Berita. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia mengaktifkan semula op khas pagar laut di seluruh perairan negara, khususnya di kawasan titik panas sempena Ramadan dan Syawal tahun ini. Ketua Pengarah Maritim Malaysia Laksamana Maritim Datuk Hamid Muhammad Amin berkata, operasi itu melibatkan 4 fasa, dengan fasa 1 iaitu persediaan melibatkan pengumpulan maklumat dan siap siaga aset telah pun bermula dari 12 hingga 17 Mac ini. So seterusnya pada 18 Mac hingga 1 April adalah penguasaan para fasa kedua, dan 2 April hingga 16 April adalah fasa ketiga, iaitu fasa semasa perayaan itu sendiri. Dan akhir sekali 17 April hingga 30 April adalah merupakan fasa penguasaan selepas perayaan. Yang ini menggabungkan semua aset-aset agensi penguasaan maritim Malaysia di perairan negara. Beliau berkata demikian pada sidang media yang diadakan selepas melaksanakan rondaan di perairan Pelabuhan Utara Selangor pada Isnin. Terdahulu, Datuk Hamid merasmikan majlis pelancaran operasi khas pagar laut di atas kapal ronda generasi baharu NGPC KM Bagan Datuk dan melakukan rondaan hampir 2 jam di perairan Pelabuhan Utara Pulau Indah Selangor. Operasi itu melibatkan 45 pelbagai aset dan lebih 800 pegawai serta anggota di seluruh negara. Operasi ini adalah bertujuan untuk mengekang mana-mana jenayah di laut yang akan berlaku daripada perisikan dan juga aset-aset yang ada. Mengekang, membentras jenayah di laut, terutamanya di sempadan negara yang melibatkan Selat Melaka, Laut Cina Selatan,
Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Selain itu, beliau berkata Maritim Malaysia turut bersiap sedia mengerahkan asetnya bagi melaksanakan tugas operasi mencari dan menyelamat. Untuk rekod, Maritim Malaysia telah berjaya menumpaskan 12 kes berprofil tinggi dari 42 kes tangkapan membabitkan cubaan menyeludup rokok, pencerobohan bot nelayan asing, kemasukan parti serta menyeludup barang kawalan petrol dan minyak masak dengan nilai keseluruhan rampasan sebanyak 13 juta ringgit. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Pulau Pinang merampas 268 unit topi keledar disyaki salinan langganannya karya seni arai dalam perserbuan di sebuah premis menjual aksesori motosikal di Bukit Mertajam. Pengarah KPDN Negeri Pulau Pinang S. Jigen memaklumkan kesemua rampasan yang dibuat melibatkan anggaran sitaan bernilai RM70,240. Berkata serbuan dilakukan sepasukan pegawai KPDN bersama wakil pemilik hak cipta kerana disyaki melakukan kesalahan di bawah Akta Hak Cipta 1987. Hasil pemeriksaan di premis berkenaan, pegawai KPDN telah menyita topi keledar jenama TSR yang mengandungi tanda karya seni arai sebanyak 268 unit terdiri daripada pelbagai model, antaranya Nakano Shukiken Silver, Black Samurai dan Oriental Blue. KPDN Pulau Pinang memberi amaran keras kepada mana-mana individu atau syarikat berkaitan supaya sentiasa mematuhi undang-undang yang ditetapkan. Tambahnya, mana-mana pihak yang melakukan kesalahan boleh diambil tindakan di bawah Akta Hak Cipta 1987. Kerajaan Malaysia menerusi Kementerian Pengangkutan dan Malaysia Airports Holding Berhad MAHB memeterai perjanjian operasi baharu sehingga 2069 bagi mengendalikan lapangan terbang Malaysia untuk tempoh 45 tahun lagi bermula hari ini. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata pengendali lapangan terbang itu akan meneruskan peranannya mengendali, mengurus, menyenggara dan membangunkan 39 lapangan terbang dan lapangan terbang landasan pendek di seluruh negara. So it gives enough time and room for MHB to make more strategic investment and decisions to upgrade our airports. And some of the salient points in the new operating agreement is that we give flexibility to MHB to invest in terms of capacity building and in terms of upgrading our airports and based on the investment recovery model. Antara halangan dan cabaran terbesar yang dihadapi MAHB dari segi menaik taraf lapangan terbangnya ialah kekurangan peruntukan pembangunan daripada kerajaan. Ini kerana setiap tahun ia terpaksa membida peruntukan daripada Kementerian Ekonomi dan Kementerian Kewangan. Daripada 39 lapangan terbang di Malaysia, 5 merupakan lapangan terbang antarabangsa, 17 lapangan terbang domestik dan 17 stall ports. Sekian dari Bilik Berita. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Okey. Awak tak tahu kan nak buka kat mana hujung minggu kan? Awak mana masak juga kan? Saya tahu. Okey. Jangan risau, jangan khawatir sebab hujung minggu ni yang menariknya kita akan menganjurkan program berbuka puasa ataupun iftar at KL khususnya kepada mereka yang berada di Lembah Kelang lah kan. Hujung minggu tu rasa macam kita nak berehat wak, kita tak nak masak wak. Jadi bolehlah beramai-ramai untuk kita raikan di program iftar at KL. Satu program yang sekira menghimpunkan masyarakat Malaysia secara keseluruhannya, bukan sahaja kepada muslimin muslimat tetapi sebenarnya dibuka juga kepada mereka yang bukan muslimin muslimat, dan kerana ini merupakan satu tempat yang sesuai untuk kita mempelajari tentang bagaimana budaya, agama, kepercayaan dan juga menghormati antara satu sama lain. Betul. Kadang-kadang kita nak teman kawan-kawan kita yang beragama Islam untuk berbuka puasa. Kita nak sama-sama meraihkan orang kata saat mereka berbuka puasa itu. Kita nak tengok macam mana lepas solat jemaahnya dan sebagainya kan. Dan untuk itu berbicara tentang iftar at KL ini, kita datangkan pengarah bahagian pengembangan seni budaya Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN
JKKN, Encik Muhammad Razzi Umar. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami dalam Apa Khabar Malaysia dan bercakap tentang Iftar at Kuala Lumpur 2024 ini. Kongsikan penganjuran untuk edisi kali ini. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih Apa Khabar Malaysia bernama TV pagi ni kerana menjemput saya lah sebagai kita akan bincang sikit lah berkenaan dengan Iftar KL tahun ini. Sebenarnya untuk makluman lah, kita penganjuran Iftar ni KL ni masuk ke tahun ke-12 ya. Jadi sebelum ni kita panggil Festival Ramadan. Festival Ramadan sebelum bulan Ramadan lah. Tapi selepas pada tahun 2015 kita tukar pergi kepada Iftar KL, agak kelainan sikit lah. Jadi ini sebenarnya di bawah anjuran daripada JKKN lah, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara MOTEK. Ya. Okey, Encik Razzi, ni dah tahun bukan kali pertama ataupun baru 2-3 tahun. Sebelum tadi dah 12 tahun. 12 tahun. Pastinya ramai tertanya-tanya jugalah untuk penganjuran kali ini tentang keunikan yang akan ditampilkan, kerana saya kira ia dah jadi sebagai acara tumpuan tahunan. Memang kalau saya tengok rekod sebelum ni pun sesak lah cakap kan. Memang penuh. Tak boleh bawa kereta, kena naik LRT. Kena naik LRT, macam mana? Dia biasanya kalau bulan Ramadan ni memang dari segi apa yang kita buat tu programnya sama, punya sama. Yang tak pernah kita tinggal adalah buat bubur lambuk lah. Bubur lambuk ni sebagai salah satu program, orang kata apa ni? Buat bubur lambuk ni ada wajib lah. Tradisi. Tradisi bagi masyarakat kita. Dan pada saya, yang saya nak sebut kelainan pada tahun ni. Kelainan yang pertama, kaedah hidangan kita pada tahun ini. Kita akan buat makan secara talam. Makan dalam talam. Tapi tidak semualah. Kita cuba untuk lebih kurang dalam 20 talam. Atau dalam 80 orang, untuk 80 orang. So yang ini kita bagi kepada anak-anak tahfiz. Untuk hidangan talam tu. Kenapa kita gunakan talam ini? Kita nak kalau kita masyarakat kita dulu kan, kita makan dalam di kampung-kampung tu kan makan dalam talam. Betul. Lagipun itu makanan sunnah lah, kita makan sunnah. Satu talam makan ramai-ramai. Ada 4 orang, ada 5 orang. Kita nak cuba tradisi itu. Kita cuba. Jadi pada saya suatu kelainan lah. Itu kita mengangkat budaya masyarakat kita dalam konsep makan secara dalam talam itu, dan kemudian kaitkan juga dengan sunnah kita. Jadi itulah salah satunya kelainan. Yang kedua, kita ada pertukaran exchange Al-Quran. Yang exchange Al-Quran ni kalau di kalangan kita yang memiliki Al-Quran yang tidak ada cop daripada KDN, Kementerian Dalam Negeri. So, boleh bawa pada hari itu. Sepanjang program kita buat ni, boleh bawa ke situ. Yang tidak ada cop, kalau ada cop, kat rumah lah untuk baca. Yang tak ada cop tu, bawa, kita tukar dengan yang ada cop oleh KDN. KDN akan bagi percuma. You bawa yang ini, yang tidak ada cop, datang, bagi secara percuma. Yang baru, bagi yang baru. Yang ada cop lah. Dan satu lagi, bagi mereka yang mempunyai Al-Quran yang lama. Quran lama, Quran buruk lah katakan. Usang dah. Yang usang. Boleh bawa untuk dilukiskan. Okey, dapat baru juga tak nanti? Tukar tak tukar. Yang tadi kita tukar. Okey. Baik. Dan kalau kita lihat Iftar at KL ni akan diadakan setiap hujung minggu. Bermula hujung minggu ini 23-24, lepas tu minggu depan 30-31 dan kemudiannya 6 hingga 7 April, dan diadakan di Jalan Raja, Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Dan saya juga tertarik dengan Suara Gaza ini. Mungkin Cik Razzi nak terangkan tentang Suara Gaza. Ini juga menarik lah. Suara Gaza ni kalau boleh saya kongsi di sini, pada 23 macamnya, 23. Betul, 23. 23 hari bulan. Dalam kita dalam kita berpuasa di Malaysia dengan keadaan yang aman, damai, ya.
kita perlu juga melihat dari segi bagaimana kesengsaraan rakan-rakan kita di Palestin. Rasa sebab pula saya lah. Di Palestin. Jadi kita nak pergi ke sana, memang kita tidak berkeupayaan untuk masa sekarang lah. Tapi kita berusaha bagaimana kita melaksanakan program-program yang melihat solidariti kita terhadap kesengsaraan sama-sama umat Islam yang di bumi Gaza sekarang kan. Jadi yang akan terlibat bersama-sama kita pada Suara dari Gaza ini adalah Datuk Ahmad Tamimi Syariga yang barangkali akan membuat sesuatu yang deklamatur puisi barangkali, dan juga daripada pemuisi pendeklamatur daripada negara, iaitu Sukri Abdullah, Azlina Hanafi dan juga Zaiful Hizam. Ini diselaraskan dengan kerjasama daripada pihak Dewan Bahasa dan Pustaka dan lain-lain lah. Dan aktiviti-aktiviti berkenaan dengan Suara dari Gaza ini akan dibuat satu direka khusus bagaimana untuk menampakkan atau menampilkan solidariti kita terhadap kesengsaraan rakan-rakan kita di sana. Okey, untuk program yang saya lihat di sini untuk 30 Mac, ada satu program menarik juga yang cukup dekat dengan kita, khususnya di sini, tentang program Malam 7 Liko, dan juga bersama dengan oleh DBKL yang bersama-sama bekerjasama dengan DBKL. Pastinya kita tertanya-tanya apakah barangkali jangkaan yang akan dirasai, pengalaman dirasai oleh pengunjung pada malam tersebut. Malam 7 Liko ni secara dia, kalau kita tengok, ada kaitan dengan pemasangan pelita dan sebagainya kan. Itu kalau kita di kampung-kampung dulu kan, Malam 7 Liko ni belilah pelita dengan macam letak di halaman rumah kan. So yang ini pun sama. Pada hari itu pihak DBKL akan buat satu program Malam 7 Liko ni, yang mana dia akan buat satu pemasangan pelita gergasi. Itu kita minta lah konsep di kampung tu dibawa ke bandar lah maksudnya. Dibawa ke bandar. Okay. Lebih kurang 30 kaki dia punya panjang tu lah, susun pelita tu. Jadi kita minta supaya ramai-ramai lah berbuka puasa, lepas itu solat tarawih dan sebagainya, lepas tu kita join sekali dengan program Malam 7 Liko. Menarik. Baik. Dan kalau kita lihat ini antara gambaran lah, kalau mereka yang belum pernah pergi, ini gambaran kalau anda turut serta dalam iftar at Kuala Lumpur di Dataran Merdeka. Kita nak tanya juga, nampak macam banyak sangat food truck tu. Berapa food truck yang dijangka akan ada? Asalnya 60. Tapi sekarang ni dah bertambah. Bertambah pergi, kalau tak silap saya dah jadi 80 food truck. Dengan kepelbagaian food, makanan yang akan dijual lah di situ. Jadi dengan banyaknya, saya rasa pengunjung pada petang tarikh-tarikh tersebut tu boleh memilih lah nak makan apa. Selera tajam sikit lah bulan puasa. Okey, sebenarnya sebagai seorang yang belum pernah pergi iftar at Kuala Lumpur ini, saya nak tanya tips daripada Encik Razzie, apa yang perlu kita buat sebenarnya? Adakah kita pukul berapa nak kena datang, nak cop tempat dulu ke, nak ambil makanan dulu ke, nak duduk dekat padang ke, nak duduk dekat yang macam Tafiz duduk tu kan, tikar panjang ke, macam mana, apa strategi dia? Kalau nak buka puasa, datang waktu nak buka puasa lah. Kalau nak kata sama-sama nak meraihkan suasana, datang awal. Itu saja. Maknanya datang awal, bukan dalam pukul 5 atau pukul 4.30 tu. Sebab dekat situ kepelbagaian program kita buat. Berbagai program yang kita laksanakan. Jadi bermula pada pukul 8 pagi atau pukul 9 pagi lagi. Kita tapi 9 pagi tu dekat situ ke memasak di Bubur Lambuk tu di belakang, di Masjid Jamek. Masjid Jamek kita buat dekat situ. Mak Saleh pun boleh datang kalau nak tengok turut serta mengacau Bubur Lambuk dan sebagainya. Okey, untuk program ini saya lihat dijadikan sebagai acara tahunan. Betul. Nak bercakap soal bagaimana program ini mempunyai signifikan terhadap dan juga di bawah JKN sendiri, melihat bagaimana program ini begitu signifikan dengan negara kita dan bagaimana ia boleh mempromosikan juga negara kita di mata dunia. Okey, kalau kita tengok iftar ni sebagai salah satu daripada program pelancongan budaya. Pelancongan budaya. Jadi
barangkali mungkin di negara-negara lain pun ada sama kan, ada melaksanakan program seperti ini, tapi kita kena fokus kepada Malaysia. Saya sebut tadi 12 tahun dah kita buat, 12 kali kita buat, dan ini kali ke-12. Sebenarnya bila masuknya bulan Ramadan, kita mengharapkan pelancong daripada luar negara juga set dalam fikiran dia, dalam ingatan dia, bulan Ramadan kita perlu bercuti atau pergi melancong ke Kuala Lumpur. Sebab apa? Sebab adanya iftar Ramadan. Dan pada saya inilah peluang bagi pelancong-pelancong juga untuk melihat bagaimana masyarakat Islam Malaysia dan juga non-Muslim yang sama-sama meraihkan sambutan Ramadan ini. Tak kira lah, kita untuk berbuka puasa ni tidak semestinya masyarakat kita orang Islam saja. Betul. Tapi kita dengan kepelbagaian masyarakat yang ada ni kan. Jadi dengan secara tidak langsung, inilah sebagai salah satu pesta atau festival untuk meraihkan kita sempena bulan Ramadan ini. Okey. Dan saya lihat tadi ada program sukarelawan, skuad budaya. Macam mana nak apply dan sebagainya. Macam mana orang nak turut serta? Orang nak turut serta boleh apply. Kita buka permohonan, boleh tengok dalam dalam website di JKKN. Buka Jabatan Kebudayaan dan Negara, boleh mohon dekat situ. Kita amat-amat menggalakkan sukarelawan ini. Dan inilah masanya untuk kita, kalau kita nak buat pahala, bukan susah pun. Kan? Bulan Ramadan ni buat sedikit pun kita dah dapat pahala. Dah tu ganjaran yang besar. Itulah. Jadi dengan orang kata dengan menyertai sukarelawan ni secara tidak langsungnya boleh menambahkan orang kata satunya pahala kepada kita lah, untuk kita kan bulan Ramadan. Dan juga kita boleh bermesra, kenal mengenal antara satu sama lain. Okey. Ya. Baik, jangan lupa untuk hadir ke Dataran Merdeka setiap hujung minggu bermula daripada minggu ini sehinggalah minggu terakhir sebelum kita menyambut perayaan Syawal kita. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Muhammad Razif Omar atas perkongsian ini, dan pastinya juga anda jangan lepaskan peluang. Banyak sebenarnya tetamu-tetamu istimewa yang akan bersama dengan anda, dan pengisian program tidak akan rugi, tidak akan lekang. Ini merupakan satu program bersifat kekeluargaan. Ya, baik, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Saudara dan saudari yang saya kasih sekalian, bulan Ramadan bulan yang kita nanti-nantikan dan bulan yang mendatangkan kegembiraan bagi mereka yang beriman, sebab ada macam-macam tawaran. Dalam kita beramal ni macam-macam kita nak buat ni, kita nak rebut, kita kena tengok dulu apa-apa amalan yang Nabi buat di bulan Ramadan supaya kita juga jadikan itu sebagai satu amalan. Contoh apa Nabi buat? Di antaranya, pertama sekali Nabi SAW tak tinggal sahur. Jadi Nabi tak tinggal sahur. Nabi sebut tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Kama qala alaihi salatu wasalam, bersahurlah, sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkatan. Walaupun dengan sebiji tamar, walaupun dengan secawan air. Yang keduanya, solat yang kita laksanakan ni, solat fardu, alhamdulillah kita semua perfect. Kita nak jaga solat sunat ni. Jadi amalan lain yang perlu kita jaga ialah solat sunat qabliyah dan solat sunat ba'diyah. Yang ketiga yang kita nak jaga ialah kurangkan tidur di siang Ramadan. Yang keempat ialah untuk kita berbuka puasa di awal bila azan, bukan di awal waktu kan orang salah faham pula. Jadi awal tu bila azan dilaungkan kita terus boleh berbuka. Jangan pula kita aku nak lebih sikitlah, lebih 10 minit. Orang lain biarlah buka dulu, aku nak lebih 10 minit supaya dapat pahala lebih. Tak. Di antara kebaikan Nabi sebut, sahur itu dilewatkan, manakala berbuka itu dipercepatkan. Dan sunnah Nabi juga, selepas kita berbuka, kita solat maghrib dulu. Lepas tu baru kita makan. Kemudian kita hendaklah menunaikan solat sunat tarawih. Ini di antara amalan-amalan sunnah yang perlu kita lengkapkan dan hiaskan dalam solat, dalam puasa. Puasa ni dia tak boleh nampak togel tau. Dia tak boleh nampak kosong. Puasa je. Yang lain semua tak buat.
dia akan ada solat sunat, baca Quran, zikir, sahur, berbuka. Semua tu akan jadikan lebih indah, akan jadikan cantik puasa kita. Jadi jangan lupa untuk kita amalkan sunnah-sunnah Nabi SAW di bulan puasa Al-Mubarak ini. Nak gelak kawak. Mesti tak pernah. Sukom 1998. Saya terlalu dah lahir. Tetapi terlalu muda. Kesian sebab kalau Sukan Commonwealth tak dijalankan oleh Malaysia pada tahun 2026, tak tahu bila lagi, awak tak ada experience tu, saya ada. Jadi saya harapkanlah agar keputusan kabinet pada hari Jumaat ini yang akan dibincangkan meluluskan saya selaku individu tak dapat merasai itu kan. Harapnya supaya diluluskanlah. Tetapi apa pun kita serahkan kepada pihak kerajaan. Kerana ini merupakan salah satu program yang bukan sekadar terjulah nak hype ataupun semata-matanya, sebab kita melihat juga bagaimana ia memberikan impak kepada ekonomi negara, kerana asalnya Sukan Commonwealth itu diberikan kepada Victoria, Australia. Tetapi ianya tidak dilaksanakan kerana mereka tarik diri. Dan kita nak bincang tentang perkara ini. Kita nak bersama dengan Datuk Dr. Pekar Ramli, seorang pemerhati sukan negara, soal Malaysia sebagai tuan rumah Sukan Commonwealth. Selamat datang, Datuk. Datuk, saya percaya peminat sukan tanah air negara mendengar khabar apabila Malaysia diberikan peluang itu, kita sudah ada rasa macam baik juga. Tetapi kita perlu fikir juga, adakah ianya baik kepada kesihatan ekonomi kita, baik kepada imej kita. Jadi di awal ini mungkin Datuk boleh berikan pandangan awal dulu berkaitan tentang tawaran yang diberikan kepada Malaysia penganjuran Sukan Commonwealth ini. Ya. Apa yang berlaku dalam Sukan Commonwealth ni, kita kena tengok sebenarnya bukan di Victoria saja, tetapi sebenarnya telah berlaku sewaktu Durban, Afrika Selatan menaik diri, dan tanggungjawab itu diberikan kepada Birmingham dan berlaku sekali lagi juga satu lagi orang kata kes di mana Victoria pula menaik diri, dan sekarang ini CGF juga sebenarnya bukan menawarkan kepada Malaysia saja, tetapi juga menawarkan kepada negara-negara Commonwealth yang lain, termasuklah Singapura. Jadi tawaran yang diberikan ini adalah satu tawaran yang kita nampak satu kesempatan yang baiklah kepada negara-negara Commonwealth, bukan sahaja Malaysia, sebab tak perlu melalui proses bidding. Betul. Tak perlu keluar belanja banyak kan. Sekarang ni dapat suntikan sedikit 100 juta euro ataupun lebih kurang 602 juta ringgit Malaysia. Jadi semua orang akan melihat ini sebagai satu kesempatan yang terbaik untuk mempertimbangkan tawaran diberikan oleh CGF itu untuk menjadi host kepada Sukan Commonwealth. Cuma advantage kepada kita pernah menganjurkannya, dan kita nampak macam tawaran yang diberikan ini seolah tak ada masalah lah pada kita. Cuma yang menjadi constraint adalah tempoh waktu itu saja. Jadi semua orang berbeza pendapat, ramai orang memberikan pandangan, dan kita raikan pendapat dan pandangan yang diberikan sebelum kabinet membuat keputusan nanti. Dan kita tengok bekas Menteri Belia dan Sukan Khairy Jamaluddin juga mengatakan bahawa tempoh tinggal berbaki 2 tahun itu seolah-olah tidak cukup, dan ia sekiranya kita terima, ia adalah satu keputusan yang melulu. Tetapi kalau kita lihat, kita pernah menganjurkannya. Pengalaman itu mungkin sudah ada tahun 98 kita dah ada pun Bukit Jalil, dan saya pasti Bukit Jalil tahun 98 dengan Bukit Jalil, Stadium Bukit Jalil 2024 pastinya ada penambahbaikan dan sebagainya. So daripada segi infrastruktur dan fasiliti, adakah kita sebenarnya bersedia? Ya, kalau melihat daripada aspek infra, dengan kompleks sukan kita yang masih lagi tersergam baik walaupun sudah berusia dalam 20 tahun lebih sejak kita menjadi tuan rumah pada 1998. Dari aspek itu sebenarnya kita rasanya kita lebih lengkap berbanding dengan negara-negara lain yang turut mendapat tawaran. Saya bagi yang terdekat adalah jiran kita Singapura lah. Aspek itu memang kita tak menafikan, tetapi kos-kos pembaikan, ubah suai semula, ataupun kita katakan kita nak memperkemaskan kembali, itu sudah pastilah memerlukan kos, tapi tidaklah setinggi
jika kita tidak mempunyai fasiliti langsung. Jadi ini satu kelebihan kepada kita sebenarnya untuk menganjurkannya. Daripada aspek itu, kita tak nafikan. Yang kedua, dari segi pengalaman, memang selalunya Malaysia apabila diberi tanggungjawab untuk menganjurkan tamasya sukan yang besar yang kita pernah buat, yang terbesar of course Commonwealth lah. Betul. Kita pernah buat Formula 1, MotoGP, Le Tour de Langkawi dan sebagainya. Daripada aspek pengurusan acara, sebenarnya itu pun tidak ada masalah kepada Malaysia, walaupun kita lihat dari segi kelebihan kita ini, cuma persoalan kita adalah dalam keadaan ekonomi yang tidak dalam keadaan tekanan kepada masyarakat. Pada kita ini kita nampak bahawa time constraint itulah yang economy factor dengan time constraint itu adalah dua faktor yang kita nampak mungkin itu yang menjadi orang kata pelbagai pendapat yang dengan kekurangan itu ataupun limitasi itu, ada pihak berpandangan bahawasanya kita harus juga mengambil peluang ini, tetapi kita cuba mengurangkan kos itu dengan kaedah mengurangkan acara sukan, sehingga kan dinyatakan oleh Setiausaha Agong MOM sendiri, barangkali kita boleh kurangkan sehingga 10 acara. Bercakap dalam konteks kepelbagaian dan juga prestisnya kegahan sukan Commonwealth ini, sekiranya kita memilih strategi kedua ini, adakah sampai hasrat itu memastikan supaya Commonwealth berada pada tahap yang sepatutnya? Ya, itu pun kita kena lihat secara orang kata way forward jugalah. Tetapi cuma saya merasakan kalau kita katalah kita bersetuju untuk menganjurkan sukan Commonwealth, tetapi kalau hanya dengan 10 acara, saya tidak nampak itu satu penerimaan yang praktikal lah. Sebab sukan Commonwealth adalah sukan yang besar. Betul. Dan dia adalah sukan yang kedua besar selepas sukan Olimpik. Tapi kalau kita buat 10 acara saja, ia lebih kecil daripada sukan C, lebih kecil daripada sukan-sukan lain yang ada kat Malaysia. Kat mana level sukan Commonwealth tu? Jauh dari jauh sendiri. Ya, orang tengok pun pelik, nanti negara lain pun tengok. Yang nak menjetik sukan Commonwealth kenapa 10 acara aja? Seolah merasakan ini satu. Ya, that is the idea, tetapi saya tak nampak begitu praktikal lah. Baik, Datuk juga mencadangkan bahawa kita anjurkan sukan Commonwealth 2026 ini bersama-sama dengan Singapura. Okey. Kalau itu adalah pilihannya, kita nak kira pro and cons dia bagaimana daripada segi ekonomi terutamanya? Ya, dalam keadaan sekarang itu adalah antara option yang terbaik. Option yang terbaik. Tetapi kita ni di Malaysia, sebab sebelum ni kita tak tahu bahawa Singapura juga ditawarkan untuk menganjurkan sukan Commonwealth ini. Tetapi kalau kita tahu awal, kemungkinan benda ni kita boleh bincangkan dulu. Tetapi bila kita nak memberikan keputusan kepada kabinet membuat keputusan dalam jangka masa yang terdekat ini, kita nampak bila kita nak buat merundingan dengan Singapura, dan Singapura pula, saya membaca statement semalam bahawa mereka merasakan tempoh untuk berbincang untuk menganjurkan selaku joint host ni agak terlalu kritikal sekarang ini. Nak berbincang ni terlalu kritikal, sebab kita yang paling penting sekarang nak memberi jawapan kepada CGF, adakah kita sanggup untuk menganjurkannya ataupun tidak. Tetapi the idea untuk joint host ni adalah satu idea yang memberikan advantage kepada kedua-dua negara sebenarnya. Menjimatkan kos, negara pun dekat, dari segi logistik kita pun tidak ada masalah. Singapura juga ada kelebihannya, Malaysia juga ada kelebihan, dan yang paling penting sekali akan menggembirakan, saya kira, kedua-dua rakyat, kedua-dua negara. Baik, Datuk, kita tahu bahawa 2026 akan menjadi tahun melawat Malaysia. Adakah ini akan menjadi satu faktor, orang kata plus point, untuk kita bersetuju menganjurkan Commonwealth 2026? Ya, mungkin boleh menjadi satu faktor, sebab kemungkinan kita akan menerima lebihan jumlah tourism daripada aspek sport tourism, aspek pelancongan sukan. Jadi kita expect yang akan datang, of course kalau atlet, tetapi kalau 10 acara tak adalah sampai 5,000. Betul. Tetapi kalau kita mengekalkan orang kata skill yang sama, ataupun mungkin kurang sedikit dari segi kapasitinya, tetapi akan menambah jumlah kehadiran pelancong ke negara kita, iaitu pelancong sukan, dan pada waktu yang sama juga kemungkinan kita akan mendapat lebihan dari segi atlet yang datang ke Malaysia ini sudah pasti akan orang kata berbelanja di sinilah. Itu kita akan nampak secara fizikalnya, kita akan nampak kelebihan. Dan saya kira kos untuk marketing, pemasaran juga akan jadi kurang lah, sebab kita serampang dua mata kan. Baik, Datuk,
kita nak bercakap tentang keuangan. Bila Victoria tarik diri adalah disebabkan keuangan, di mana kos pada awal jangkaannya adalah 8 juta. Kemudian kos telah meningkat kepada 21 juta bilion, maafkan saya. Itu sebab dia tarik diri. Kemudian kalau kita lihat Birmingham selepas Afrika tak nak, Birmingham dia ambil pada kos 4.6 bilion ringgit. Kemudian Birmingham bankrupt. So saya tak ada apakah kerisauan ini adakah ia akan terjadi kepada Malaysia sekiranya kita jadi pak sanggup tu? Memang ada kerisauan. Itu sebabnya kalau kita melihat dari segi kenyataan yang dikeluarkan oleh ketiga-tiga bekas menteri belia dan sukan kita, orang yang bertanggungjawab menguruskan sukan Commonwealth sebelum ini dan juga pemerhati sukan, agak risau perkara ini akan berlaku kepada kita. Negara yang jauh lebih maju daripada kita, yang pendapatan per kapita penduduknya tinggi, Australia pun tak sanggup nak menganjurkan sukan Commonwealth kali ini dengan peningkatan kos. Apatah lagi kita, sebabnya tambahan pula kita last minute ni, time frame-nya begitu dekat. Jadi apa-apa yang kita lakukan nanti sudah pasti dalam keadaan yang kita terpaksa merelakan berlakunya kos-kos yang di luar jangkaan dari segi rundingan-rundingan dengan penaja, rundingan-rundingan dengan mungkin hotel penginapan kerana kita tidak ada perkampungan sukan. Ini akan menyebabkan kos-kos di luar jangka yang kita agak risau akan berlaku, dan expectation kita kepada bajet yang kita tentukan nanti akan meningkat mendadak. Walaupun kita ada suntikan dana sebanyak 602 juta ringgit itu, dan kita beban kita penganjuran ini adalah 1 bilion, mungkin dalam 400 juta jika nak tambah. So bagaimana? 600 juta sebenarnya tak banyak mana pun kalau Commonwealth ni. Dan kita expect bukannya 1 bilion. Kita expect akan lebih daripada 1 bilion. Mungkin boleh akan pergi 2, 3, 4 bilion untuk saya lebih daripada itu juga, kerana Australia sendiri telah pun meletakkan angka asas adalah 8. Ia barangkali tidak jauh daripada itu ataupun lebih daripada itu. Dan perkara ini juga saya kira harus diambil perhatian oleh persekutuan daripada Commonwealth sendiri. Kerana kita tidak mahu sukan ini tiba-tiba hilang ataupun tidak dianjurkan. Tanggungjawab itu harus diambil. Kita nak pastikan perkara ini dapat dilangsungkan. Bagaimana Datuk melihat peranan yang harus diambil lebih jitu lagi oleh Commonwealth bagi memastikan supaya penganjuran itu dapat tetap dijalankan? Sebagai contoh, barangkali perlu ditunda barangkali ataupun suntikan itu harus ditingkatkan lagi. Kalau dua option yang disebutkan oleh Ashraf tadi, suntikan dinaikkan lagi dan kemungkinan ditunda, itu adalah satu kemungkinan yang mungkin memberikan sedikit masa kepada negara-negara Commonwealth yang lain untuk orang kata merancang lebih kemas lah dan juga merancang dari segi bagaimana penjanaan untuk mendapatkan suntikan ataupun penjanaan keuangan yang lebih banyak, supaya at the end nanti negara yang menganjurkan sukan Commonwealth ini tidak suffer seperti yang berlaku kepada Birmingham. Dan begitu juga Victoria pun kita kira mereka telah mengalami kerugian sebab mereka terpaksa membayar denda. Jadi ini yang perlu kita lihat. Dan satu lagi faktor kita lihat sekarang ini, faktor sukan Commonwealth itu sendiri. Kalau kita tengok negara tuan rumah sukan Commonwealth sekarang ini, dalam tempoh 6 yang terakhir ini, kita dapat lihat sukan Commonwealth itu Australia, UK. Sebab tak ada negara yang berminat untuk menganjurkan sukan Commonwealth lagi kan. Tetapi kita alhamdulillah lah, kita berminat kan. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan juga, sukan Commonwealth ni kita tengok paling banyak Australia dengan UK saja menganjurkan sukan Commonwealth ni. Ini yang kita harapkan negara-negara lain yang ada dalam CGF ni juga turut berminat lah untuk mengambil tanggungjawab tersebut. Selain daripada Australia dengan UK, Malaysia, Canada dengan India. Ini negara-negara, padahal negara Commonwealth ni banyak. Betul. Kan dah ada, saya ingat 60, 70, 74 negara. 74 semua kan. Jadi ini tanggungjawab ni yang CGF kena lihat. Lama-lama besok Australia dah 6 negeri dia, 7. Perth, Adelaide, Melbourne, Sydney, habis semua Gold Coast semua dah habis dah. Dengan negara besar, negeri-negeri besar di Australia menganjurkannya. Kita nasib baik Kuala Lumpur sebab kita tak pernah dulu menganjurkan. Tapi objektif kita untuk menaikkan nama Kuala Lumpur pada waktu 98 sangat tepat lah. Walaupun ketika itu kita ada masalah kewangan juga, tapi kita berani mengambil risiko itu. Ada recession waktu tu kan. Tapi Australia sampai berapa negeri dia kan. Matlamat mereka nak memperkenalkan negeri mereka tu supaya dapat menarik kehadiran investor daripada luar dan juga pelancong-pelancong yang datang. Jadi kita Kuala Lumpur rasanya tak adalah terlalu teruk sangat, kecuali kalau tiba-tiba kita nak bawa
sukan Commonwealth ni mungkin pergi ke belah utara ke ataupun ke sebelah selatan Johor ke. Jadi ini antara option lain yang perlu kita lihat lah. Baik, dan 2 tahun bagi dari segi penajaan, adakah ia sebenarnya cukup untuk kita mungkin minta penajaan dan sebagainya? Itu kalau ada orang kata pembabitan daripada syarikat-syarikat berkaitan dengan kerajaan, mungkin itu kita boleh mendapat keputusan yang cepat dengan arahan-arahan daripada top kita punya pengurusan tertinggi kan. Tetapi kalau kita nak work on sponsorship pun dalam tempoh 2 tahun ini, dalam keadaan company-company, syarikat-syarikat di negara kita pun sedang struggle sekarang. Jadi mereka juga perlu memikir, mengambil masa yang panjang untuk memikirkan apakah pembabitan mereka dalam sukan Commonwealth ini akan memberi benefit balik kepada mereka. Ini juga antara perkara yang perlu kita lihat dan proses ini akan mengambil masa. Baik, selain daripada itu juga kita bila bercakap soal ini hanya melihat dalam konteks sisi bahawa pengajaran sukan semata-mata, atlet ni semata-mata, tapi kita lupa tentang bagaimana pengurusan itu harus difokuskan. Kalau kita melihat kembali antara sukan terbesar ataupun sukan yang bertaraf antarabangsa kita berlakukan, yang terkini atau terdekat adalah sukan SEA. Mengambil masa lebih kurang 3-4 tahun kita bersiap sedia. Pengurusan sumber manusianya, pengurusan teknikalnya itu dilakukan 4 tahun sebelum itu lagi. 2 tahun itu, Datuk, kalau hari Jumaat baru nak buat keputusan dan kita memilih untuk melakukannya, tempoh itu terlalu sedikit. Adakah wajar untuk kita memohon juga kepada, kalau kita mengambil, mohon supaya ditangguhkan hujung 2026 ataupun barangkali awal 2027, Datuk? Ya, begini. Even kita merancang ataupun menguruskan satu-satu event besar, Commonwealth 98 pun, acara-acara sukan ataupun apa-apa acara sekalipun, kita tak akan dapat perfect. Kita tidak akan dapat menganjurkan satu event itu sempurna. Tak akan ada. Apatah lagi kalau kita menganjurkannya dalam tempoh yang begitu singkat, yang terpaksa kita kejar sana, kita kejar sini. Akhirnya nanti benda-benda yang tidak baik akan muncul suatu event dan juga mungkin selepas event. Jadi lebih baik kita fikirkan, kita bertenang sedikit. Mungkin kita perlu fikir sedalam-dalamnya pada waktu kehendak rakyat. Sekarang ni kehendak orang kata masyarakat Malaysia, adakah pada waktu ini adalah waktu yang sesuai, ataupun kita mungkin juga boleh juga mencadangkan kepada CGF. Kalau tak ada negara lain yang nak selepas ini, kalau kita andainya kita membuat keputusan, mungkin meminta supaya CGF menangguhkan sukan Commonwealth ni, why not? Ya, kebaikan juga kepada CGF daripada dalam keadaan kita menganjurkannya mungkin banyak masalah. Negara lain pun sama juga, ada masalah dengan kita juga. Singapura pun sebenarnya banyak masalah juga. Mereka sedang membuat penilaian, tetapi mereka juga memaklumkan mereka juga mungkin tidak dapat menganjurkan ke semua acara yang akan diadakan. Kalau dia So kalau pilihan co-host Singapura dan juga Kuala Lumpur, adakah Datuk melihat perkara ini boleh direalisasikan mengikut jadual? Okey, yang pertamanya kita jangan ada rasa kita nak eksklusif. Okey, faham. Commonwealth ni, right? Kalau kita masih lagi rasa, kita kalau nak menganjurkan kita mestilah dapat hak eksklusif. Kita yang utama menganjurkannya. Tapi kalau kita ada perasaan tu, kita tak dapat. Okey, faham. Kalau kita ada perasaan untuk orang kata berkolaborasi ataupun joint host dengan Singapura, saya rasa dalam masa 2 tahun ni, saya rasa walaupun nampak macam agak kritikal, tetapi beban itu akan berkurangan. Sebab cuma yang dikongsi bersama, kan? Dikongsi bersama. Jadi ini sebenarnya, kalaulah tanggungjawab ini dapat diputuskan dengan segera, mungkin kita boleh orang kata berbincang aja dengan Singapura. Okey, dia menjalankan beberapa acara, kita menjalankan beberapa acara, cuma kita nak putuskan openingnya siapa, closingnya siapa. Acaranya bagaimana dipecahkan antara kedua-dua negara ini? Ya, pecahkan kepada negara, dan kalau openingnya banyak acara di Malaysia, kalau kita bersetuju ataupun Singapura bersetuju, opening di Malaysia. Tetapi kalau kita pula lebih baik dengan Singapura, kita pernah menganjurkan Commonwealth 98, why not we give to Singapore untuk menjadi openingnya. Okey. Baik, saya kira itu antara. Penting. Ya, betul. Saya kira ini merupakan salah satu jalan yang baik juga, harus dipertimbangkan dengan peluang yang ada, tapi kita serahkan kepada pihak yang lebih bijak dalam mengatur strategi ini. Harapnya Jumaat ini akan dapat keputusannya, dan saya pasti seluruh dunia, peminat sukan dunia menantikan
bagaimana keputusan ini akan berakhir. Terima kasih diucapkan kepada Dato' atas perkongsian ini. Sudah pun berada di perbincangan. Terima kasih bersama kami lebih kurang dalam 1 jam ini. Betul, dan itu saja yang dapat kami kongsikan. Selamat berpuasa, selamat beribadah. Kita jumpa di hari yang lain. Jangan tinggal.